Okay. Dalam topik ni consists to subtopic, definitions of programming, types of programming. Oh, ini ada dua je. Banyak ni. Ni salah ni saya rasa ni. Tak apalah, abaikanlah page ni ya. Page ni abaikan. So kita masuk introduction to programming terus. Okay, at the end of the lessons, you should be able to define programming language. What is the programming language? Types of programming language. So ada banyak benda yang kamu akan study lepas ni. Okay, and then the second one is differentiate between low level and high level. Low level and high level. Low and high. Okay, so ada dua jenis iaitu low level and high level. So kita akan tengok nanti. Okay, what is the programming? Programming is a series of instructions that direct a computer to perform tasks. Okay, komputer akan buat kerja based on kita punya instructions. Okay, based on kita punya instruction. Jika instruction kita banyak, dia panggil sebagai a series of instructions. Instruction kita banyak. So line by line. So kita akan tulis macam Microsoft Word tu. Okay, line by line. So each line consists of one instructions. Okay, setiap lines adalah instruction, arahan. Kita arahkan komputer untuk buat kerja. Okay, kita arahkan komputer untuk buat kerja. Bukannya komputer tu pandai sangat. No, kita yang pandai sebenarnya. Okay, komputer tu tak pandai. Kita yang bagi dia arahan. Okay, this is a definition for programming. The series of instructions direct computer to perform tasks. Okay, this is an example. Kalau kamu tengok kat situ, ini adalah Java language. Okay, Java programming language. So dia ada, kalau kita tengok di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ada 9 baris. Okey, ada 9 baris coding. So setiap baris adalah instruction. Okey, setiap baris yang dalam program ini yang kamu nampak yang warna hitam ni, dia adalah instruction. So inilah instructions yang komputer perlu buat. Siapa yang menulis instruction ni? Kita menulis instruction ini. Okay, kita suruh dia buat instruction 1 and then go to instruction 2, go to instruction number 3, go to instruction number 4, 5 sampailah instruction number 9. Okay. So this is the simplest program of Java to print hello world words. Okay, hello words dia akan print di monitor. And consists of series of instruction that direct computer to perform task. Series of instruction So yang ni adalah series of instruction. So nanti kamu akan buat satu program pada semester 2. Semester 2 kamu akan buat program, kamu bukan hanya buat program 10 atau 20 instruction saja. 10 atau 20 baris, tapi kamu akan buat beratus-ratus baris. Okay. Okay, programmer. What is the programmers? Programmer is the persons who write the programs. Okay, that is a programmer. And programming language. What is the programming language? Programming language is a set of words, abbreviations, and symbols. So these three items, apabila kita combinekan dia akan menjadi satu instruction. Okay, words, abbreviations, and symbols that enables a programmer to communicate instruction to a computer. So these three items kita combine dia akan menjadi satu instructions untuk kita communicate dengan komputer. Okay, that is programming language. Okay, programming language used for writing games. Ini fungsi programming language. Kewujudan
games, kewujudan software, kewujudan apps di Android dan sebagainya adalah daripada programming language. Kalau tak ada programming language, there is no apps, there is no software, there is no Windows dan sebagainya. So dia start with programming language and then barulah dia boleh develop apps, barulah dia boleh develop software. Okay. Programming language used for writing games, okay, such as ML, PUBG, Dota, etc., etc. And then also used for writing apps, to develop apps or to develop the software such as Microsoft Word, WhatsApp, Windows 10, Instagram, and as well as calculator. Okay. And develop website also, as well as develop website or web-based apps, okay, such as Facebook web, helloworld.my yang kamu masukkan apa attendance tu, and then WhatsApp web, okay, WhatsApp webs dan juga KML websites. Semua benda-benda ni, software, apps, website ni adalah dibangunkan, developed by programming language. Okay, there is two types of programming language, which is the first one is low level language, and the second one is high level language. Okay, low level language consists of two types, machine and assembly language, while high level language directly to the types of the names of the programming language, okay, such as Pascal, COBOL, C, C++, Basics, Java, SQL, PHP, etc., etc. Banyak lagi. Okay, so yang ini kamu kena Google lah untuk mencari example. Okay. So kita bermula dengan, okay, sorry, this one. Okay, what is different between low level and high level? Okay, so dia berkait dengan human lah. Low level and high level is berkait dengan human. So apabila satu language itu manusia boleh faham, and then it become more high level of language. Kalau language itu manusia sukar untuk faham, langsung tak boleh faham, then itu adalah low level language. Okay, itu based on kita lah, based on kita. Kalau kita baca dan kita boleh understand, that is a high level language. Kalau kita boleh baca dan kita tak faham, then that is a low level language. For example, kat sini dia ada language, high level language dan low level language. So kalau di sini kamu ada nampak language number 1, language number 2, language number 3. Okay, so cuba perhati language 1, language 2, language 3. Cuba perhati. Baca. Berjalan mati je lah. Okay, apa beza antara 1, 2 and 3 ni? Semua pelik. Semua pelik. Patut dapat dibaca. Okay, cuba tengok. Okay, language 1 ni at least kita boleh faham lah kan? Language 2 adalah sikit-sikit boleh faham. Dan language 3 langsung tak faham. Betul tak? Language 1 agak-agak boleh lah kita faham kan. Select start from TBL student where class BC9 and class BC10 and class BC3 and class BC4 order by student name ASC. Bolehlah kita faham yang ni dia macam arahan dia nak bagi apa? Nak suruh pilih, pilih daripada table TBL student di mana kelas dia adalah 9,
10 dan 3 dan 4. Order by disusun mengikut student name. Ikut alfabet A, B, C, ascending, A, S, C. Ini kita perlu faham. Okay, tengok language tu. Yang ni sikit je kita faham. Okay, load R1, B, load R2H, MUL, R1. Ni kadang-kadang langsung kita tak faham. Okay, language 3. Language 3 langsung tak ada idea. Betul? Okay, maksud dia, language 1 ni adalah language high level language. Okay, manakala language 2, kalau kita tak faham, dia adalah low level language. Begitu juga dengan language number 3, dia adalah low level language. So mana language yang kita faham, programming language yang kita faham, then itu adalah high level language. Okay. Okay, kita sambung yang tadi, types of programming language. So dia ada low level language dan juga high level language. So low level language divide by 2. So machine language, the first one is called machine language. The second one is called assembly language. Okay, machine language and assembly language. Okay, both adalah low level. Okay, both adalah low level. So yang ni kita tak faham bahasa dia. Dan ada sikit-sikit kita faham lah, tapi agak sukar. Okay, agak sukar. So dia dua-dua dipanggil sebagai low level. Okay, kita pergi kepada yang pertama, iaitu machine language. Okay, machine language is the natural language of computer. Natural language of computer. Apa natural language of computer? Is binary. Hexa. Binary dan hexa. Okay, itu adalah bahasa dia. Okay, bahasa komputer. Komputer is electronic. So dia menggunakan binary 1 and 0. True or false. True or false. Dia adalah electrical punya device. Okay, so dia tak boleh ada graph sinus. Dia kena ada 1 and 0. Okay, so dia menggunakan binary language. So itu adalah natural language of computer. This is machine language. Okay, in machine language, only computer only can understand this language. So kita tak boleh nak faham kecuali kalau kita convert. Okay, convert kepada decimal ataupun convert kepada alphabets. Okay, instructions. Instructions are written using numerical language. Sorry, ada gangguan. Okay, instruction untuk machine language. Okay, untuk machine language, instructions ataupun programming dibuat dalam bahasa komputer lah, iaitu 1 and 0. Okay, dalam bentuk binary, hexadecimal ataupun decimal numbers. Itu instruction. Agak susah tu nak buat tu Agak susah nak buat. Pakai 1 and 0, 1 and 0. So kalau kita nak komputer print, cetak kertas dan kena bagi arahan dia cetak kertas dalam bentuk 1 and 0. Itu maksud dia. Okay, machine language is difficult to programmer to write. So kita sebagai manusia, okay, susah untuk develop program ini sebab dia menggunakan 1 and 0. Tapi yang ni dia punya advantage dia. Advantage dia ialah does not need to be translate. So apabila kita buat dalam bahasa dia sendiri, atau programmer buat program dalam bahasa komputer, so komputer automatically dia akan faham terus. So dia tak perlu lagi translator. Kalau kita buat dalam bahasa manusia and then komputer tak faham, so dia perlu translate. Okay. So kalau kita buat dalam bahasa komputer, so maknanya kita direct terus kepada bahasa komputer itu dan komputer terus terima dan dia terus lakukan. Dia terus performing the task. Okay, terus execute.
Okay, does not need to be translated. Okay, tak perlu ditranslate and ready for executions, execute, run atau process. So ada 3 terms yang kamu perlu faham, yang perlu kamu selalu guna nanti lepas ni, iaitu execute, run ataupun process. Okay, ada 3 execute, run ataupun process. Maksud dia apa? Maksud dia bila kita suruh buat ni, komputer buat. Bila dia suruh buat, kita suruh buat macam ni, dia akan buat. Itu dinamakan sebagai executions ataupun computer run. Okay, ataupun computer do the process. Okay, process by processor and the advantage dia adalah fast execution lah. Fast execution maknanya kita develop program using computer language, so computer language immediately faham and then dia terus saja execute. Itu dia punya advantage. Okay, example of code. Okay, tengok example of code dia dalam bentuk binary. Okay, kita tak faham tu. Baik, untuk types yang kedua iaitu machine language. Okay, untuk machine language ni advantage Okay, advantage for the machine language. Ready for immediate executions. Okay, dah sebut tadi. And instructions are understood by the computer. Sebab kita directly, kita punya language, kita guna bahasa dia. Okay, disadvantage. Instruction are extremely cryptic and difficult to learn. Ada masalah kita lah. So kamu nak cari apa benda, kamu nak describekan benda ni, nak decryptkan 1010 ni, dia agak sukar. Okay, dia agak sukar. Boleh tapi lambat. Okay, difficult to learn, of course. Sangat susah kita belajar. And then programs are lengthy dan dia panjang. Kalau kita nak letak ayat contoh ayat apa? Ayat apa-apa sajalah. Contoh me. Okay. M ni kamu kena tukar kepada binary. E ni kamu tukar kepada binary. Imagine kalau kamu berada dalam komputer yang ada 60 bits. Kalau 60 bits, maknanya satu huruf kamu kena convert kepada 64 bits. Kalau 2 huruf, 64 darab 2. Panjang dia punya kod dia. Okay, itu maksud dia. Okay, yang seterusnya machine dependent. Okay, apa maksud machine dependent? Maksud machine dependent, tolong take note sikit Machine dependent ialah once kita develop program dalam satu jenis processor, program tersebut tidak boleh run dalam komputer yang ada processor yang lain. Kita mesti boleh run dalam processor yang sama. Itu masalah. Itu adalah machine dependent. Okay, kalau kita nak develop software menggunakan machine language ni, so kalau kita guna processor A, bila kita nak copy pada komputer lain, mesti komputer itu pun processor A. Contoh. Barulah dia boleh run. Barulah kita boleh edit dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai machine dependent. Okay. Baik, itulah machine languages. Okay, sekarang kita pergi kepada low level yang kedua, iaitu assembly language. Okay, what is assembly language? Assembly language consists of English-like abbreviations. Okay, dia ada abbreviations yang boleh kita faham. Nak kata faham pun tak boleh faham juga, tapi boleh jugalah kita boleh agak-agak, tapi nak kena study. Okay, consists of English-like abbreviations, clearer to human. So maknanya dia clearer than machine language tadi. Okay, machine language tadi menggunakan 1010, tapi assembly language dia menggunakan sedikit abbreviation, sedikit words. Okay, tapi kita boleh belajar benda itu. Okay, yang ini for assembly language, dia memerlukan translated. Okay, need to be translated to machine language before computer can execute, before computer can run, or before computer can process. Kenapa kena translator? Kenapa perlu translate? Sebab
Assembly language menggunakan human language. Komputer tidak kenal human language. Komputer tidak faham human language. Apabila kita buat program atau buat software menggunakan assembly language, so komputer tak faham apa arahan-arahan yang ada di dalam program itu. Jadi untuk mengelakkan dia tidak faham, so perlu ada translator. Program kita akan ditranslate ataupun ditranslate kepada bahasa komputer, akan ditukar menjadi 101010. Itu adalah translator. Setelah ditukar kepada 1010, barulah komputer tu faham dan komputer tu boleh proses. Okay. Okay, example assembly language is NASM. Sebenarnya ada banyak, tapi saya jumpa satu je. NASM, NetWide Assembler. Dia ada satu lagi, Turbo Assembler. Dan juga ada juga lagi MASM, MASM. Okay, so ini semua adalah language assembly. Okay. Okay, tolong respon sikit guys. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, thank you. Hai, so kita pergi pada contoh assembly language. Okay, tadi machine language kita dah tahu, example dia simple saja 1010 ataupun dalam bentuk hexadecimal ataupun dalam bentuk decimal numbers. Okay, itu adalah machine language. So yang ini kita pergi pada untuk example assembly language. Okay, sebagai contoh yang di dalam kotak hitam tu. Okay, so yang ini adalah coding untuk dia keluarkan hello world punya perkataan. Okay, dia keluarkan di screen hello world punya perkataan. So ada banyak dia punya syntax kat situ. Ada yang pertama global main extern printf section.text main push message call print add esp4. Ini semua adalah syntax nama dia. Ini adalah language. Ini adalah assembly language for Windows. Okay, so dia akan keluar message hello world. Okay, 10.0 tu saya assume dia adalah dia punya lokasi dekat screen. 10 pixel for X and 0 pixel for Y. Maybe. Mungkinlah. Okay. Okay, ini adalah contoh assembly language. Selalu keluar soalan ni Okay, what is an advantage of assembly language? Kita tahu assembly language is a human-like language. Okay, jadi advantage dia mestilah dia easy to learn. Easy to human learns the language. Compare with the machine language yang 1010 tu. Okay, easy to learn programmer compare to machine language. Okay, disadvantage. Okay, disadvantage dia satu lagi dia incomprehensible to computer until translated to machine language. So maknanya program tu tidak boleh difahami oleh komputer. Okay, sebab dia menggunakan human language, dia tak faham. Kemudian programs are lengthy. Okay, masa lagi panjang. Kemudian machine dependent. Machine dependent instruction or application that runs only on a specific processor. So yang ni sama juga macam machine language. Okay, machine language is machine dependent. Macam tu juga dengan assembly language, machine dependent. So jika kamu nak develop software pada komputer A, processor A, okay, menggunakan assembly language, bawa program itu pergi ke komputer lain, dia tak boleh nak run, tak boleh berfungsi. Sebab apa? Maybe processor dia berbeza. Jadi kena processor yang sama. Okay, itu adalah machine dependent. Okay, next, this is example of machine language. Di sebelah kiri machine language dan di sebelah kanan assembly language. Function dia sama. Okay, function dia sama, task dia sama, arahan dia sama. Cumanya dia convert kepada 0101
dan satu lagi di-convert kepada human language. Okey, kalau tengok kat situ yang machine language kita tak faham langsung tu. Kan 0101 tak faham langsung, no ideas, tak ada idea. Kalau kita baca pun tak ada idea, kecuali kalau kita kena translate satu demi satu. Okey, 4 bit tu apa, kemudian bawah dia ada 6 bit tu apa, ini apa, ini apa, and then barulah kita dapat kenal pasti apakah program ini sebenarnya, apakah fungsi program ini. Okay, then yang sebelah kanan tu adalah assembly language. Okay, assembly language kalau kamu baca, okay, tengok yang pertama, main, proc, pay, move, ax, dissect, move, ax, add, ax, move, mul, b1, ax, move. Okay, yang ni bolehlah nampak walaupun kita tak faham kan. Main, bagi saya main ni adalah main program. Ini adalah main program yang utama. MOV ni bagi saya dia adalah maybe move satu value pergi ke value yang lain, ataupun move dari satu variable pergi ke variable yang lain, maybe. Kemudian ini move, kemudian ada satu lagi perkataan iaitu ADD. ADD maybe addition. Proses tambah, apa yang ditambah? AX tambah DX. Mungkin, okey, kena belajarlah. Kemudian move semula. Kemudian mul, mul ni maybe multiplications. Multiplication apa dengan apa? Maybe B1 dan juga AX. Okey, dan seterusnya. At least kita boleh faham sikit lah assembly language. Okey, kalau kita belajar. Okey, next. Tadi kita dah masuk low level. Low level ada machine language dan juga assembly language. Now sekarang kita masuk high level language. Okay. What is the high level language? Okay, high level language yang kita faham ialah yang kita tahu tadi, saya dah ceritakan, dia adalah bahasa yang mudah untuk kita faham. Okay, dia macam satu penceritaan. Okay, program kod itu adalah dalam bentuk satu penceritaan. Okay, contoh Contoh this one. Okay, ini adalah high level language dalam Java. Okay, kalau kamu baca daripada atas, daripada nombor 8 ni, line 8 sampailah line yang terakhir. Okey, setiap line ada nombor, dan setiap nombor ni, setiap line ni dia punya arahan. This is instruction. Semua lines tu adalah instruction. So inilah instruction yang komputer akan buat. Komputer akan execute, komputer akan run. Semua instruction. Setiap lines. Okey, kalau kamu tengok daripada atas, baca sampai ke bawah, mungkin kamu nampak sikit lah, faham sikit. Okey, faham sikit. Nombor 8 sampai ke 9 tu. 8, 9, 10, 11 sampailah ke 15. Tu ada char, gender code. Kita faham lah, gender code tu mungkin kod jantina. Kan? Kod jantina. Okey, kemudian baris 17, system out print. So maknanya dia print keluar. Print out, keluar. Itu terfaham kan? Boleh kita agak sikit. And then enter gender code. Apa maksud enter gender code? Maknanya dia ni ada arahan untuk masukkan kod apa tu? Kod gender. Tu arah masuk kod gender. Mungkin kat sini dia nak letak F ataupun M, female ataupun male. Okey. Okey, kemudian baris yang 20. Kita tengok sini. If gender code sama dengan M. Maksud dia apa? Kalau gender code yang dimasukkan ni tadi sama dengan male, dia akan tulis apa? Dia akan keluarkan satu ayat, iaitu MALE.
mail. Okay, outprint. Outprint ni maknanya dia akan keluar print lah, dia menampakkan diri dia, outprint. Apa yang diri dia tu siapa? Mail tu tadi, ayat mail ni. Dia akan nampak M-A-L-E dekat screen. Okay, kemudian else. Jika selain daripada M, jika F, tadi M, ini F pula. Kalau F, dia akan keluarkan female. Selain daripada kedua-duanya, dia akan keluar yang ini pula. Okay. System out print, keluarkan print itu, keluarkan message. You have entered an invalid code. Okay. Sekarang, boleh faham kan program ni? Dia nak buat apa? Dia cuma nak kita masukkan sama ada F atau M. Jika kita masukkan F, dia akan keluarkan message male. Jika kita masukkan M, dia akan keluarkan female. Dan jika kita masukkan selain daripada F atau M, so dia akan keluarkan message you have entered invalid code. Yang terakhir ni, baris yang ke-30, baris yang ke-30. Itulah program nama dia. So setiap lines is an instruction. Each line, every lines is instructions. Even ada satu je simbol macam ni. Tengok Tengok line 33 tu. Walaupun 33 tu simbol dia bracket tu je, curly bracket. Tapi itu adalah instruction. Okay, so setiap line dalam programming language is instruction. Okay. Baik, next. Okay, itu adalah high level language. High level language yang kita faham is a natural language for human. Macam tadi. So kita faham tu. Okay, instruction are written using series of English-like words. Okay, written using English-like words. So dari contoh tadi, saya buka balik. Okay. Dia semua bahasa-bahasa yang kita faham. Bahasa-bahasa English biasa. Okay, dia ada scanner, dia ada enter, dia ada new, dia ada scanner. Kemudian dia ada system, out, print. Apa lagi? System, out, print, female, else, if, else. Semualah English. Bahasa biasa yang kita pakai. Okay. And then the second point is easier to learn. Okay, high level language easier to learn because kita punya bahasa kan. Okay, tetapi untuk komputer dia tak faham, so perlu ada translator. Kalau kita menggunakan high level language untuk buat program untuk komputer, jadi kita perlu ada translator. Fungsi translator apa? Untuk translate bahasa kita kepada bahasa komputer. Bahasa huruf-huruf bahasa kita kepada 1010 untuk komputer supaya komputer faham. Okay. Dan high level language machine independent. Machine independence maknanya kita buat program di dalam komputer lab, kamu bawa balik program tu, buat di bilik, dia masih lagi boleh buka. Tak ada masalah. Dia tidak bergantung kepada processor. Kalau machine language dan juga assembly language, dia kena bergantung pada processor. Okay. Bateri tak habis dah. Alamak, masalah betul. Okay guys, boleh? Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, good. Kemudian high level, low level kita dah settle. Okay, this is example of high level language. Okay, Fortran. Yang ini kamu kena hafal ni. Okay, Fortran, COBOL, Visual Basic, Pascal, ADA, C, C++, Java, SQL, Python, PHP, HTML dan sebagainya. So kita akan belajar Java pada semester 2.
Okay, this is example lah. Kemudian example untuk assembly language yang ini. NASAM, Turbo Assembler dan juga MASAM. Okay, this is for assembly language. Kemudian untuk yang machine language tiada machine language tiada. Okay, next. Okay, this is example. The difference between machine, assembly and high level. Okay. So kalau kamu tengok machine code di bahagian kiri sekali, kiri kamu sekali. Okay. Dan in hexadecimal dia agak sukar untuk kita faham, even kita tak ada idea pun. Assembly language bolehlah sikit kita faham kalau kita study betul-betul. Then high level code dan kita sangat faham. Okay. Habis kita punya topik, subtopik yang pertama. Okay, kemudian kita pergi kepada subtopik yang kedua, identify the functions and types of translator. Translator, kita masuk kepada translator. Okay, kita tahu tadi assembly language dan juga high level language need translator. Need to be translate in order to computer run. Okay, instruction to be run. Walau bagaimanapun untuk machine language tak perlu. Okay, sebab kita develop directly kepada bahasa dia. Okay, so translator ni ada jenis-jenis dia pula. Okay, what is a translator? Translator, or some books said programming language processor. Okay, dua ayat ni kamu kena ingat lah, translator ataupun programming language processor. Translator is a computer programs. Okay, this is computer programs. Memang dah ada dalam komputer kita. This software. Okay, translator is a software that perform the translations of the program written in programming language to computer language. Ini tugas dia. The translator, tugas dia adalah to translate the program. Translate the program. Apa itu program? Program ni, program kita buat ni. Sorry. Okay. All these things program. Okay, ni semua program. Okay. Dia akan translate program itu kepada computer language. Maksud dia akan tukar program yang kita buat tadi kepada 01001. Okay. So dia akan tukar programming ini, kod yang kita faham ni, kepada kod yang kita tidak faham, iaitu 101010. Itu adalah tugas translator. Okay. Normally translations between high level language to machine code. Nampak? So dia akan convert high level language to machine code. Daripada program yang kita faham kepada machine code, iaitu 0101. Okay. Okay, there is three types of translator. Three types of translator, which is assembler, interpreter and compiler. Okay. So translator, tadi kita tahu tugas dia adalah translate from human language to computer language. So dia ada tiga jenis, assembler, interpreter and compiler. So bagaimana assembler, interpreter dan compiler ni bekerja? So saya akan sambung pada kuliah minggu depan. Okay. Itu saja untuk hari ini. Thank you.